everyone is doing great guys. Sebab hari ni kita akan sembang lagi pasal another film yang kita akan bagi tahu sekejap lagi. Sebelum tu, saya just nak bagi tahu korang bahawa episod Sembang Tepi Pentas ini akan disiarkan di YouTube channel Kerabat Kebudayaan UiTM Terengganu. So pada sesiapa yang belum subscribe lagi, make sure korang subscribe tau. Untuk hari ini, kita ada dua orang tetamu, iaitu Ai dan Nisa. So ni adalah mereka-mereka tetamu kita pada hari ni. So apa cerita korang sekarang, boleh share sikit korang punya first experience ke, ataupun cerita sikit pasal diri korang sendiri ke? Okay. Nama penuh Nur Khairunisa Adani, boleh panggil Nisa. Saya dari jurusan Perakaunan dan sekarang menduduki semester 5. Kau? Betul. Saya juga menduduki dalam kelab Sekretariat Rukun Negara dan juga kelab Kerabat Kebudayaan. Gitu. Dua sekali dia sapu dua sekali. Okey, Ai? Okey, saya pula pemancar Muhammad Azri bin Rusman dan saya ambil kos kulineri. Sekarang ni part 3 diploma. Dan saya kelab Kerabat Kebudayaan juga. Okey, so korang ada intern tak sekejap lagi? Ada sekarang saya 5, dalam saya 8 baru saya intern. Account. Untuk degree account, usually kita orang intern saya 8 lah. Ais? Kalau aku, saya 4 dengan 5 dah intern dah. Oh, maksudnya saya depan lah aku intern? Alamak, Kejauhan lepas ni lah. dah tak nampak lah muka dia Tak kan? nampak, ini- Kalau ada Sembang Tepi Pentas season 2, mungkin tak ada muka dia. Boleh je invite, nanti saya datang. Oh, sanggup? Sanggup. Oh, okey. Okey, so untuk hari ni lah kan, untuk korang, kita sebenarnya nak sembang. Tak adalah sembang formal pun, sembang santai-santai pasal cerita Kuliah Cinta. Cerita ni lama tau, cerita tahun 2004. Lama gila. Kau lahir bila? Aku lahir 2004. Masa Ai lahir. Masa Ai lahir. Cerita ni keluar. Nisa? Nisa 2002. 2002. Kira 2 tahun 2 tahun lah. Baru nak belajar jalan lah. Baru nak belajar jalan lah. So cerita ni agak lama, tapi cerita ni sangatlah famous pada ketika itu. Mungkin salah satu sebabnya adalah gandingan pelakon-pelakon yang saya rasa hebat pada ketika itu, iaitu Era Fazira dan Yusri Ayu. Pada saya, kalau kita nak cerita secara generalnya pasal cerita ni, apa yang kita boleh nampak adalah dia menceritakan kehidupan kita di kampus, which is I think sangat rapat lah dengan life kita sebagai student dekat UiTM Campus 2 ni. So I think banyak benda yang kita boleh relate dengan orang kan. Dan sangat interesting bila dalam cerita tu juga dia bukan sahaja menunjukkan kehidupan kat kampus tu macam mana, tapi dia juga cerita pasal friendship, pasal relationship, dan ada beberapa isu-isu yang menarik sebenarnya kalau kita nak kupaskan. So hari ni kita nak sembang pasal tu lah kan. Okay, pada korang pula macam mana? Apa perspektif korang ataupun pandangan korang bila korang tengok cerita ni? Perspektif Nisa, suasana cerita tu. Bila suasana dalam tahun 2004 dan sekarang masa kini berbeza. Betul. Jarak masa yang lama. Betul. So banyak perubahan dari segi teknologi dalam kampus. Contohnya masa kini kebanyakan universiti dah memperkenalkan BIM. Untuk transport. I think BIM setiap UiTM ada lah. Yeah, I'm not betul. sure uni lain, tapi UiTM mostly semua dah ada BIM Ya, kan. betul. Tapi ada juga yang tak ada rasa. Oh, belum. Okay. Mostly BIM ni diorang guna untuk maybe dari college untuk ke kelas lebih mudah. Faham. Tapi dalam cerita Kuliah Cinta yang kita tengok, ada setengah jalan kaki, ada setengah naik basikal sendiri untuk pergi kampus. So tu salah satu macam perbezaan yang tertarik lah benda tu. Kita kan anak muda, Betul. lahir-lahir dah ada ni, dah ada ni. Kita tak tahu zaman dulu macam mana kan. betul. Macam mana orang-orang dulu ni pergi kuliah, kehidupan orang kat uni macam mana. Untuk Ai pula, kau rasa apa yang Menarik lah. Okay, bagi aku lah, Era Fazira dengan Yusri Ayu ni, diorang punya apa yang diorang nak sampaikan tu sampai lah. Maksudnya chemistry diorang. And kita akan rasa macam kita yang ada kat tempat diorang. Macam kita rasa macam kita kat alam universiti. Lepas tu latar tempat dia. Latar tempat dia, apa yang aku tahulah, cerita ni dia shoot dekat UPM. Betul kat UPM. UPM. So
maksud kau daripada segi lakonan yang diorang bawa tu menjadilah. Menjadi. So kau rasa that's why kau rasa macam cerita ni mungkin disebabkan itu macam cakap tadi, dia menjadi satu cerita yang sangat famous pada ketika itu. Macam Nisa cakap tadi kan, kita ada beberapa perbezaan. Sebab kalau kita tengok 2004 dan 2023 lebih kurang 13 tahun. 13 tahun perbezaan gap antara kehidupan universiti pada ketika itu dan sekarang. Korang rasa apa lagi perbezaan yang ada? Mungkin dari segi budaya antara junior dengan senior kan. Kalau macam dulu macam yang Era Fazira cakap kan dekat Ayu, dalam cerita tu dia dah cakap rules nombor 1, kalau junior jumpa senior kena tegur. Lepas tu rules kedua dia, kalau senior pelawak tak boleh tolak. Maksud cerita tu kalau senior dengan junior tu memang nampak rapat lah. Kalau macam sekarang kan kita MDS kan, ada yang MDS online, Betul. lepas tu ada yang face to face. Tapi sekarang dah start face to face lah MDS kan. So I think daripada MDS tu kita boleh apa orang kata kenal kot, merapatkan gap antara senior dan junior tu. Sebab kita kita ada macam friendship ataupun hubungan kawan dengan senior ataupun junior kita kan. Pada Nisa, kau rasa macam mana? Ada lebih banyak kebaikan ataupun negatif? Untuk senior dengan junior, bagi Nisa more kepada kebaikan. Contohlah, senior ni dia kira lama dekat universiti, so dia dah dapat tahu banyak benda dalam pengalaman lah. So junior boleh mengambil kesempatan untuk tanya something, untuk dia belajar benda baru. Sebab junior baru nak adapt dalam universiti. So itu diorang punya kelebihan lah kalau diorang berkenalan dengan senior. Usually kehidupan kita dekat high school dengan uni agak berbeza sih. Betul. Daripada segi persekitarannya. Selalu kalau kita nak masuk uni ni, maybe parents kita akan cakap be careful dengan siapa kita kawan. Betul. Kan? Sebab kadang-kadang kita tersalah pilih kawan. So I think lagi satu kebaikan dia mungkin daripada segi pembelajaran, which is dia dah satu orang kata kehadapan satu semester dengan macam kita lah. Macam kita kan. Saya SEM 6, Nisa SEM 5. So kadang-kadang tu dia tanya saya macam mana semua. So boleh belajar daripada situ. Betul. Untuk kulinari lah kan. Kau rasa having a senior ni boleh membantu kau sebenarnya? Boleh. Sangat membantu sebab baru-baru ni pun dalam saya lepas kan, dia macam ada satu subjek tu yang tak faham, subjek account lah. So aku macam lost sikit. So aku cari senior yang ambil course culinary juga. Lepas tu aku tanya, ni nak buat macam mana? So alhamdulillah senior tu pun membantu. Boleh tolong. So dia macam sedikit sebanyak senangkan kerja aku lah. Betul. So I think it's important jugalah untuk kita build the relationship between senior dengan junior ni sebenarnya. Betul. Sebab macam yang kau mention dari MDS kan, dekat MDS kan kita ada banyak buat aktiviti kan. Okay, kau face to face? Online kau? Face to face. Okay, kat sini kita nampak perbezaan perjalanan MDS dia. Apa yang ada? Maksud aku aktiviti apa yang dia buat time online? Online of course mostly kita akan all day dengan online sahaja. Talk lah. Talk sahaja. Tak ada pun macam sesi sekarang kita tengok game, ice breaking, kenal-kenal. Benda tu tak ada. So macam nak berkenal dengan student lain ataupun senior agak susah di sini. Dia ada macam barrier sikit lah. Okay, kalau kau face to face? Kalau macam aku face to face kan, kita orang time tu ada banyak games, ada menari kan, semua. So benda ni pun akan macam, kalau contohnya orang tu introvert kan, so dia boleh test lah diri dia untuk keluar daripada comfort zone dia ke. Faham. Maksudnya yelah, bila kita pergi ke tempat yang baru ni kan, kita awal-awal tu kita jadi susah sikit nak adapt dengan keadaan persekitaran sebab kita tak tahu. So I think itu salah satu efek positif yang kita boleh dapat daripada buat MDS. Sebab kawan dan cerita ni pun kita tengok time MDS kan, Jojo menyanyi dengan Yusri, kononnya tadi diorang berlawan dengan junior diorang kan. Tapi at the end of the day, competition diorang sihat. Diorang get along. Diorang get along. Diorang tak macam berdendam ataupun rasa macam
aku tak boleh nak rapat dengan senior nanti orang kata lain. Benda-benda macam tu kita tengok dalam filem tu kurang. Ya, betul. Dia tak ada sangat. So I think itu sangatlah sihat. Budaya tu sangatlah sihat kalau kita nak praktikkan sekarang. Macam dulu, saya tak ingat bila, tapi ada satu ketika di mana most of club-club fakulti ataupun most of club-club yang ada dalam kampus, mereka jadi saling support each other. Maksudnya macam okay, kalau club A nak buat aktiviti ni, okay, club B akan support. Club B nak buat aktiviti ni, club A pula support. So pada pendapat korang, korang pernah tak maksudnya ada dalam experience tu ataupun korang rasa benda tu positif atau negatif pada pendapat korang di general? Contohlah macam Nisa join 2 kelab kan. So bila salah satu kelab ni buat aktiviti, kelab lagi satu ni akan join juga untuk memberiakan lagi suasana tu. Itu impact yang bagus sebenarnya. So macam bila kita memberiakan suasana tu, dia akan tarik student daripada kelab lain juga, ataupun student yang tak ada kelab tapi nak masuk kelab. Itu pun boleh tarik juga. Mungkin okay, daripada segi support, apa cara-cara lain yang kau rasa kita boleh buat untuk tunjukkan yang kita support? Okay, contoh ni kan, kalau contohnya aku daripada fakulti hotel, lepas tu korang daripada fakulti account kan. Lepas tu fakulti account ni dia ada buat dinner untuk account. Tapi dia boleh fakulti lain boleh datang. So aku akan datang untuk support. Maksudnya dia invite juga orang fakulti lain. So bukanlah kalau account tu account je kan. Lepas tu daripada situ juga kita boleh macam orang kata cross culture lah. Kita belajar kan, kulinari kau buat apa. Diorang masak-masak je guys, sangat seronok. Paling best lah kalau dia masak, lepas tu dia bawa balik, kita orang makan. Betul. Sedap gila. Sampai sekarang aku punya favourite tu lah, beef Wellington. Dia masak, sedap. Aku jual dia. Okay Nisa, apa menu yang Ai bawa balik yang kau suka? Anything yang berkenaan dengan daging. Beef Wellington. Yeah. Lagi satu, Cake Black Forest. Jangan, Sam 1 kan? Sam 1. Sampai sekarang aku craving gila cake tu sebab sedap gila. Dan dia bawa balik tu kita berebut kan? Ya, betul. Potong kecil, potong nak bagi semua rapat. Memang sedap lah benda tu. So macam benda tu sangatlah fun. Instead of kita just berada dalam satu kelompok ataupun golongan yang sama, kita berkomunikasi dan interact dengan orang lain kan? My next question is, kita berbalik kepada perbezaan korang tadi, face to face dan online. Zaman sekarang, most kelas kita hybrid. Which is ada yang online, ada yang face to face. Zaman dulu, kalau kita tengok daripada sudut cerita, pilihan cerita ni, mostly face to face. So experience korang mengalami dua-dua, aku rasa kelas fizikal, kelas face to face, experience korang tu macam mana? Untuk Nisa, kalau Nisa sendiri, jujur Nisa cakap, Nisa prefer kelas face to face. Sebab Nisa punya course of course banyak kira-kira. So macam bila online ni macam kita blank, kita tak tahu nak buat apa. Tapi kalau kita dalam face to face, kita boleh maybe tanya member ke, ataupun kita boleh tanya lecturer sendiri depan-depan. Yes, betul. So lecturer boleh tunjuk kita depan-depan, straight macam tu. Dalam online ni, Nisa tak prefer online lah. Tapi ada kebaikannya. Contoh macam kita nak pergi kelas tu jauh, kebetulan hujan pula. So nasib lah kelas tu online kan. So kita still boleh dapat ilmu. Macam fleksibel lah. Macam tu. Okay, kalau kau pula Air, tapi sebab course kau ni kan memberikan betul. So kalau aku lagi memang 100% prefer face to face. Sebab aku ada practical kan. So kena masak takkan aku nak masak, aku nak. Ya tu, imagine kalau kau kulinari tapi buat online. Depan kamera sangatlah susah. Sangat susah. Mungkin kau akan jadi macam Khairul Amin. Kau kena masak content creator kan. Okay, untuk account kan, sebab kita orang account, satu benda yang aku suka pasal lecturer account kat sini adalah mereka sangatlah determined. Yes. Diorang sangat determined. Diorang nak kita orang tahu semua pasal account. So kalau macam face to face, kalau kau tanya, diorang akan explain A to Z, diorang explain sampai kau faham. And benda tu sangatlah best
Betul. Sangatlah macam dia seronok bila kita faham sesuatu. Faham dengan betul-betul faham, bukan macam kau acah-acah faham kan. Dia seronok bila macam macam ni, dia seronok. So bila kita senang untuk berkomunikasi, bila face to face, benda tu menjadikan pembelajaran ni satu proses yang seronok sebenarnya. Dia tak stres. Dia tak stres. In terms of kawan, maksudnya the way korang adapt. Do you prefer macam socialize macam ni kan, ataupun macam time online dulu, adakah susah untuk korang berinteraksi untuk assignment ke apa ke? Macam aku kan masuk terus face to face kan. So tak merasa sangat online. And time masuk tu memang classmate semua okey, memang ngam teruk. So dia senang lah nak buat kawan kan. Lepas tu kalau tak tahu boleh tanya diorang. So dia macam tak stres lah. Lepas tu time sem 1 tu memang best lah nak study. Dia tak stres sangat. Faham? So macam Nisa, sebabkan Nisa first sem tu dah online, so segala assignment pun online lah nak pilih group pun online. So masa tu cara classmate Nisa buat, secara adilnya classmate Nisa buat role. Macam tu lah, pilih lah. Tips. Tulis. Okay. Sebab kita tak kenal sama lain. Cara kita orang kenal pun, kita orang Google Meet sekali je untuk berkenal sama lain. Untuk kenal lebih rapat lah, itulah cara dia kan. Supaya secara senang sikit nak buat kerja kan. Lepas tu, bila dah masuk ke face to face, kita dah berbual, dah sembang, dah kenal dia macam mana. So kita dapat cari mana yang ngam dengan group kita. So Nisa dapat rasa lah dua-dua pasal macam tu. So it's a good experience sebenarnya. Macam kalau kita tengok dalam filem ni lagi kan, mereka sangatlah open to communication. Betul. Walaupun orang tu diorang tak kenal, tapi kalau dekat kafe tu diorang tegur-tegur je. Betul. Do you prefer that kind of environment, ataupun korang prefer macam macam tak tegur pun tak apa, okey je? As an extrovert, aku prefer lah orang tegur semua kan. So bila ada apa-apa macam senang, kita dah kenal orang tu, kita boleh buat lagi ramai kawan baru kan. Nisa? Macam Nisa sejenis yang macam, ada masa Nisa introvert, ada masa Nisa extrovert. Recharge lah. Tapi contohlah, kalau ada orang tegur siapa macam tu kan, tak kita nak ignore. So benda tu kita tegur juga. So bertambah kenalan kat situ. So bukannya macam tak suka orang tegur ke apa. So situation macam tu is happening sebenarnya. Dia menyeronokkan sebenarnya. Sebab lagi banyak kita kenal orang sebenarnya, lagi seronok. Sebab kita dapat tahu macam-macam perangai manusia sebenarnya kan. Lepas tu kalau in terms of macam tadi, kalau kita nak minta tolong support club kita apa, dia jadi mudah. Betul. Okay, sebut-sebut pasal club ni kan. Okay, Nisa join club SRN dan Kerabat Kebudayaan. Ai pun sama. Dalam cerita tu juga, geng-geng Jojo ni, Jojo, Amy, Saif Wapek dengan kawan-kawan dia, diorang pun ada, kita boleh tengok diorang ni merupakan one of the senior yang kita boleh kata aktif kan, sebab diorang banyak mengurus aktiviti junior. Diorang ada scene yang diorang meeting, tanya kan macam mana kita nak urus junior senior ni. Okay, pada POV korang lah kan, since korang pun join club, korang rasa susah tak untuk membahagikan masa korang antara study dan club? Bagi Nisa, tipulah kalau cakap senang. Ada susahnya, tapi kita kena usaha lah. Sebab macam kita nak join club, nak have fun, nak juga belajar. So kita kena balancekan masa sendiri. So benda tu kita kena pandai lah sebenarnya untuk arrangekan masa tu sebenarnya. So agak susah, tapi usaha kena ada. Setiap orang kena ada usaha untuk dapatkan sesuatu. Setuju. Kau ni? Memang susah. First memang susah nak bagikan masa. Terutama kelab Kerabat Kebudayaan kan selalu busy kan. Sebab ada banyak event besar. Tapi kalau kita minat sesuatu tu, kita akan macam usaha lah. Kita boleh ni lah. Boleh manage time semua. Daripada segi tu juga kan, it's seseorang tu perlu juga ada disiplin. Betul. Maksudnya kita fine, kita reti manage, kita reti susun jadual, tapi kita kena ada disiplin untuk ikut jadual kita susun tu. Bila kita tengok
dorang kan dalam kuliah cinta ni agak balance juga daripada segi pelajaran dorang dengan kelab ataupun dengan masa yang dorang spend dengan kawan. Kadang-kadang bila kita busy, kita tak ada masa nak spend time dengan kawan tau. Betul-betul. Kan? Dan benda tu sangatlah penting juga sebenarnya untuk kita remain. Takkanlah disebabkan kita kerja ataupun kita busy kita nak biarkan relationship kita dengan kawan-kawan kita tak ni kan. So pernah tak korang ada experience di mana disebabkan korang busy, benda tu affect korang punya friendship? Dalam friendship kalau Nisa setakat ni tak ada lagi. Untuk sebab setakat ni faham je Nisa seorang yang busy macam mana kan. Nisa juga selalu update, hai Nisa buat apa ni, ni Nisa bukan jenis yang macam hilang gitu je. Nisa akan bagi tahu Nisa buat apa ni, so orang tahulah Nisa ada je sebenarnya macam tu. If lah benda tu happen, Nisa jenis yang slow talk dengan orang. So maybe kalau benda tu jadi, slow talk lah dengan kawan tu sendiri. Kita tak nak hilang dia. Maksudnya communicate lah. Ya, betul. Communicate is the key orang kata. Ya, betul. Okay, Ai, kau lah macam ni? Kalau macam aku pun, aku lebih kurang Nisa juga. Aku akan beritahu kawan aku apa yang aku akan buat. Lepas tu bila masa aku free, bila masa aku kena buat kerja dekat sini. So diorang macam tak adalah fikir aku macam hilang tiba-tiba semua kan. Tak update kat diorang. Lepas tu, betul. Lepas tu kadang-kadang kalau aku free tu aku ajak diorang makan. Tempat paling famous kat Mama Ita. Mama Ita famous, senang dan murah. Betul. Mama Ita sedap. Aku rasa aku sama macam Ai. Walaupun jaga busy, bila kita free tu kita akan cari orang-orang yang penting untuk kita spend time dengan dia. Sebab it's important juga untuk buat diorang rasa macam walaupun kita busy, kita still ingat diorang. Kita tak lupa pun sebenarnya. Another budaya yang kita boleh perasan lah dalam cerita ni adalah diorang suka makan Maggi. Itu aku rasa kalau we talk about this pasal Maggi ni dekat among student, dia akan macam common lah. Dia macam aku pun sama, boleh relate lah. Sebabnya pada aku sendiri, makanan instant lah. Kita cakap makanan instant kan, bukan Maggi saja. Sebab sekarang pun makanan instant sangatlah orang kata flexible dan efficient untuk student. Sebab kadang-kadang macam aku sendiri, aku lupa nak makan. Kadang-kadang banyak assignment ataupun rasa macam terlalu banyak assignment, tak ada masa nak makan kan. Bukan main kan. So makanan yang kita boleh masak dalam jangka waktu yang singkat ni sangatlah orang kata efficient untuk aku sebagai seorang pelajar. So untuk korang pula, do you guys feel the same? Ya, betul. Wakil semua student. Sebab selalunya lah instant food ni student akan makan contohnya hujung bulan. Hujung bulan. Hujung bulan. Ataupun maybe macam kafe tu jauh je. Betul. Hujan pula. Hujan pula. Kita pula nak kena gedik-gedik pergi. So prefer lagi lah instant food sebenarnya. So instant food tu kena ada stok lah dekat bilik sebenarnya. Wajib lah. Wajib ada. Kalau aku pun sama juga. And favourite aku memang Maggi Curry Cup tu lah. Yang cup? Memang sebiji macam Kalau rasa cup dengan plastik ada beza tak? Ada beza dia. Beza dia. Kalau macam cup tu dia lagi kenyal tau. Kalau yang plastik tu dia kurang sikit. Tapi berdua okey lah, sedap. And kalau makan Maggi ni, dia jimat masa, jimat duit, jimat tenaga. Betul. Tapi ada daripada segi kesihatan kita masuk sikit kan orang cakap tak elok kan makan Maggi. And ada TikTok yang aku tengok sebenarnya yang tak elok tu sebabnya dekat Maggi tu, dia ada lilin tu kan. So salah satu cara yang kita boleh macam reduce adalah kita rendam dulu. Lepas tu nanti kan air dia macam berminyak kan. Minyak itu yang bahaya sebenarnya. Betul. So apa yang kita boleh buat adalah kita double basuh. Tapis dan basuh. Baru macam selamat sikit lah untuk dimakan. So itu adalah orang kata benda yang common lah antara kita semua belajar kan. Bukan tak boleh pakai setiap hari. Nampak? Bukannya tapis tu sihat terus. Betul. Kan. Seloknya dikurangkan. Tapi kita memahami lah. Okay.
Apa korang punya favourite flavour Maggi korang? Maggi Tom Yum. Itu favourite saya. Tom Yum. Maggi kari. Maggi kari. Aku kari jugalah. Maggi Dia kari bila number makan panas-panas. Uish. Letak telur. Kalau tambah telur tu memang sur lah. Sedap. Tapi aku lagi suka yang plastik. Kau suka mana? Plastik. Aku plastik ke? Kau cakap tu. Budak budak muda. Tiba-tiba kan. Sekarang aku nak tanya macam soalan-soalan yang macam berdasarkan situasi lah. Macam soalan exam, structured question, case study kan. Essay, okay. Ada yang mengatakan cerita ni dia seakan-akan cerita kucing-kucing bertanya. Lagi-lagi pada scene yang Amy bagi rantai dekat Joe. Scene tu memang panas hati lah. Sabar dia kan. Bagi rantai dekat Joe, tapi sebenarnya rantai tu bukan untuk Joe. Rantai tu sebenarnya untuk Ayu. Maksudnya dia try dulu dekat Joe. Dan ada juga scene sebegitu dalam cerita Kush lain. So pada aku benda ni macam sangat dia punya director dan penulis skrip kind of brilliance. Sebab mungkin apa yang diceritakan tu diinspirasi oleh cerita Kush Watai. Sebab cerita ni sangat famous kalau kita tengok, and sangatlah timeless, dan sampai sekarang, even sampai sekarang pun cerita tu masih diingat-ingat, disebut-sebut. So mungkin diinspirasi daripada tu dan dijadikan cerita kat Malaysia, which is very interesting. So apa lagi yang korang nampak persamaan ni? Is it a good thing or a bad thing? Macam Atina cakap, Kush Fatahir dengan kisah kuliah cinta ni sama naik. Maksudnya tak adalah macam naik tinggi seorang dah tak ada. Dia macam dia boleh naik, memang famous lah time tu. So orang cakap ada yang part sama, plot yang sama. Tapi bagi Lisa ada tengok dua-dua, ada elemen yang berbeza sikit dalam antara dua tu. Kalau kita tengok kuliah cinta, Amy ni dia menganggap di mana dia cinta dia pada Ayu tu adalah satu kesilapan, di mana dia sebenarnya cintakan Jojo. Tapi dalam Kush Fatahir, Syahruhan dia tak ada kesilapan, dia bahagia je sampai ada anak pun. So itu satu perbezaan antara cerita dua ni. Faham. Maksudnya ending dia berbeza. Betul. Kalau kau lain? Kalau macam cerita kuliah cinta ni kan, mungkin dorang ni memang plot dorang banyak yang sama. Contohnya macam yang Amy bagi bagi rantai dekat Jojo tu kan. Kalau macam Kuch Fatahir, Syahruhan dia bagi bunga dekat Kajol. Lepas tu dia macam, lepas tu Kajol pun happy lah kan, dia ingat bunga tu untuk dia. Rupanya bunga tu untuk Rani Mukherjee. Dia macam banyak kontroversi lah time tu. Yelah, bila kita berada dalam situasi tu pun, of course kita akan rasa macam apa ni, macam tu kan. Betul. Okay, itu daripada segi ni. Macam aku cakap tadi, it's interesting bila satu movie international orang kata diolah mengikut budaya kita. Benda tu sebenarnya jadikan benda tu dekat dengan kita, senang diterima dan senang difahami. Mungkin itu merupakan salah satu kenapa reason why cerita ni pun sama naik macam saya cakap dengan Kush Fatahir tadi. Soalan seterusnya yang berdasarkan situasi case study kita. Okay, berbalik kepada situasi Jojo tadi, kan, yang pasal rantai tu. Kalau korang dekat tempat Ayu, kita dekat tempat Ayu pula, apa korang rasa? I mean like, how do you guys nak handle benda tu? Sebab kalau tengok Ayu dengan Jojo ni tak ada masalah pun sebenarnya. Maksud daripada segi relationship senior dan junior dia, diorang okay, diorang kawan. Okay, macam mana korang nak handle kalau korang dekat posisi Ayu? So basically Ayu ni kenal si Amy pun daripada Jojo kan. So kalau aku jadi Ayu tu lah, mestilah aku rasa macam bersalah kan. Sebab tapi Ayu ni sendiri dia tak tahu yang Jojo suka kat Amy. So I think Jojo pun silap juga dekat sini. Sebab dia dah lama suka Amy, tapi dia tak pernah bagi tahu Amy dia punya feelings kan. So benda ni dia macam Amy pun tak nampak. So dia macam last dua-dua macam lost kan.
Dua-dua hilang each other. Kira macam diorang ni miscommunication lah. Miscommunication, betul. Faham. Okay. Misal? Misal ulas sikit daripada Aimi ni kan. Dia macam manusia yang tak tahu pun dia ni sakitkan hati orang. Okay, faham. Tapi ada certain situation di mana dia tahu sebenarnya, tapi dia tak tahu nak buat apa. Betul. Setuju. Tapi dia macam roda lah. Maybe hari ni dia sakitkan hati orang, tapi hari lain kita pula disakitkan. So kita tak tahu bila kan. So untuk kita handle tu bukan mudah sebenarnya, sebab kita nak berkomunikasi dengan manusia juga yang ada perasaan yang sama macam kita kan. So benda tu kena handle secara careful sebenarnya. Sebab contohlah kalau tiba-tiba dia salah communication, benda tu akan bawa kepada benda yang buruk sebenarnya. Betul. Lagi memburukkan keadaan betul. orang kata kan. Ada situasi kalau kita tengok lagi daripada side kawan kawan-kawan Saiful Apek dan kawan Rumit Jojo tu, Aznabi tu. Kalau kita tengok mereka ni in terms of friendship, diorang kind of supportive. Betul. Maksudnya kalau salah diorang tegur, tapi kalau benda yang betul diorang okay. So korang ada tak experience berkawan dengan orang yang sebegitu? Maksudnya korang dapat, tapi kalau korang buat salah dia tegur. How do you guys feel bila ditegur? Macam tu. Kalau Nisa rasanya sepanjang ni Nisa mau kepada Nisa sendiri yang ajnabi dengan Saiful. Okay, kita dapat POV lain. Okay. Di mana Nisa sendiri yang maybe tegur ke, bukannya macam kawan tak ada tegur, tak ada, tapi mostly macam tu lah. Nisa Nisa punya point of view bila menegur tu, of course kena cari timing yang sesuai. Cakap pun maybe tengok orang. Kalau dia kena yang jenis hati yang lembut, kita kena cakap slow-slow, lemah lembut cakap dengan dia. Kita tak boleh terus attack dia, nanti dia pun terasa dengan kita. Padahal kita kawan. Salah faham apa niat kita sebenarnya. Kalau macam aku pernah kena tegur dengan menegur orang. So kalau aku kena tegur ni, aku akan ambil lah apa yang dia cakap kan. Sebab orang pun cakap kita tengok apa yang ditegur, bukan apa yang siapa yang menegur. Betul. So lepas tu kalau aku nak tegur orang pula, aku akan fikir dua kali lah. Takut orang tu terasa pula kan. Sebab lain orang kan lain karakter dia kan. Hmm. So kita tak nak disebabkan cara kita menegur tu kita hilang kawan. Betul. Kan. Lepas tu another thing about tegur menegur ni adalah aku nak tambah sikit yang apa, yang Nisa cakap tadi, tegur sebab sayang tadi. Tegur sebab sayang tu kan. Kadang-kadang cara kita menegur tu tersalah yang membuatkan orang tu rasa kita tak sayang dia. Terkasar. Terkasar kan. So kalau boleh kita nak avoid benda tu. And lagi satu, untuk mereka-mereka yang macam terkesan ataupun terasa terambil hati banyak kepada orang yang menegur ni, saya ada dapat satu tips lah, macam aku pernah terbaca kan. Dia cakap kalau ditegur, kau tengok siapa yang tegur kau tu. Sama ada orang tu ada dengan kau masa kau susah, ataupun orang tu masa kau susah, kau tak pergi pun dekat dia untuk dapat nasihat. Maksudnya dia tak ada untuk support kau kan. So daripada situ kita akan dapat sedikit sebanyak lah, kita dapat tahu niat teguran itu apa. Kadang-kadang orang menegur niatnya sebab kita sayang, kan. Tapi kadang-kadang ya mungkin cara diorang salah, tapi kita kena fikir balik, siapa yang tegur kita tu? Adakah kawan baik kita sendiri yang selama ni ada dengan kita, ataupun orang yang selama ni tak kisah pun pasal hidup kita, tapi tiba-tiba bila kita buat salah dia bagi kita kan. So daripada situ dia macam bila kita ditegur kan, kadang-kadang kita rasa macam down kan. Lagi-lagi dengan kawan kita, usually nak menegur kawan ni lagi susah. Betul. Kan? Betul. Nak jaga hati dia nak jaga hati dia. Lepas tu kadang-kadang kita pun ada dalam situasi 50-50. Nak tegur ke tak nak kan. So bila jadi macam tu,
is important untuk kita tahu teguran tu datang daripada mana. Daripada hati yang sayang kita sama ni tak. Itu aku punya intake lah dalam situ kan. Okay. The next thing yang kita boleh tengok adalah dari segi maybe kita boleh cakap dari segi how Amy handle maksudnya memperbetulkan kesilapan yang dibuat kan. So ada orang yang dia memilih untuk terus tak apalah, benda dia jadi kan. Tapi dia lari dari kenyataan lebih kurang lah. Tapi ada orang yang dia rasa dia perlu betulkan keadaan. So pada korang apa pros and cons kalau dia biarkan ataupun kalau dia betulkan? Mana yang korang lagi prefer? Kalau korang di tempat Amy, adakah korang akan betulkan ataupun korang akan macam tak apalah? Kalau Nisa prefer betulkan lah. Contoh kalau kita biar, benda ni akan jadi larutan. So kita tak tahu apa akan jadi akan datang. Maybe akan satu benda yang akan impact kita punya relationship lagi. Kita dah buruk ni, tiba-tiba ada benda lain yang impact. So benda tu lagi susah untuk kita macam ni betulkan balik benda tu. So contohlah kalau dalam situation Amy ni, Nisa prefer betulkan lah dulu sebelum dalam cerita ni Jojo pergi ke Australia betulkan belajar. Contohlah dia punya jalan cerita, Jojo pergi Australia terus. Kalau tengok jalan cerita ni tak pergi kan, dia tak tunjuk. Okay, sebelum dia pergi tu betulkan dulu kita punya relationship dulu. Tapi it's up to Amy lah. It's up to Jojo. Apa keputusan yang dia nak buat. Faham? Kita bagi dia ruang. Manusia perlukan masa untuk kita ni lah macam tu. Kadang-kadang nak proses sesuatu perkara yang jadi dengan masa yang lama sebenarnya. Okay, Ain? Kalau bagi aku pun, aku akan betulkan. Sebab kalau kita keep on doing the same mistake kan, kita takkan jadi someone yang lagi better lah. Betul-betul. Maksudnya kita tak tahu salah kita. Salah kita kat mana. Kalau kita biarkan pun, macam yang Lisa cakap tadi, dunia ni bulat kan. Mana tahu nanti one day kena kat kita balik. Betul, setuju. Okay, tadi Nisa ada mention pasal Jojo pergi Australia. Jojo pergi Australia tu sebabnya adalah pertukaran pelajar. Student exchange. Student exchange kan. So, student exchange ni Sam lepas, kalau tak silap saya, UiTM Dungun ada menerima pelajar daripada India, Kahir India. Orang duduk kat sini dah sebulan tak silap. I'm not sure berapa lama, tapi lebih kurang sebulan. And orang belajar banyak gila pasal Malaysia and especially Terengganu, sebab diorang duduk kat Terengganu kan. So bila kita borak-borak dengan diorang cerita lah, diorang pergi pulau, diorang pergi buat tak silap hari tu. Lepas tu diorang join kita orang untuk menari sebab under club kerabat band kan. So diorang menari tarian Inang, tak silap, bukan Inang, Jonjong Inai. Jonjong Inai. Tarian tu siap lah pakai baju. So diorang merasa tau what it feels like to be here, ataupun untuk pergi ke negara lain yang berbeza budayanya. So untuk korang kan, korang rasa aktiviti exchange student ni bermanfaat ke tak? Ataupun apa yang speciality yang kita boleh dapat daripada exchange student? Kalau kita tengok dalam kuliah cinta, dalam spesifikasi kuliah cinta lah, Jojo dapat exchange student kat Australia ni sebab dia dapat dean list. So kita tak tahulah, maybe peluang untuk yang pelajar yang cemerlang untuk lanjutkan pelajaran kan. So masa zaman sekarang ni kita dapat tengok banyak universiti membuka peluang untuk student, tak kisahlah dean list ke apa ke, untuk dia orang belajar culture lain kan. Apa yang kita boleh belajar dalam culture lain, contohlah kita pergi ke negara yang maju teknologinya. Pelajar Malaysia boleh buka diorang punya minda dalam pembelajaran dalam teknologi. Contoh, teknologi yang tinggi dekat Jepun. Yes, betul. Itu memberi peluang untuk anak muda memajukan negara diorang sendiri suatu hari nanti. Betul-betul. Maksudnya bila diorang dah belajar kat sana, diorang bawa balik expertise diorang tu untuk
buat dekat Malaysia juga. Macam tu. Okay. So kalau macam aku pula kan, kalau exchange student ni diorang banyak peluang lah. Diorang nak pergi belajar culture kat tempat lain, nak try makanan. Sebab aku kan studi culinary kan. So aku macam kalau pergi tempat lain je mesti fikir pasal makanan tu. Cari makanan. Lepas tu kita kalau pergi sana pun kita boleh je instead of kita macam datang bawa culture diorang kan, kita pergi sana kita bawa culture kita. Betul. Mempromosikan culture kita lah. Rasa kau boleh ambil tourism juga lah. Dekat-dekat lah. Dekat-dekat kan. Okay, semua pasal makanan tadi kan. Most of the time it's hard untuk kita membiasakan lidah kita dengan negara lain punya kan. Betul. Apa makanan negara lain yang korang pernah try and korang rasa kena dengan lidah korang? Sushi. Tapi sushi dah banyak kat sini. Sushi tapi dia berbalik lah tadi, nampak? Maksudnya daripada sushi, sekarang kita dah ada orang Melayu yang buat sushi. Lepas tu lagi satu, ada hari tu bila kita sembang dengan budak-budak kahir tu, dia cakap juga pasal makanan. Maksudnya kan diorang daripada India. So dekat sini pun kita ada culture India, orang India kat sini kan. So makanan India tu ada. Macam tosai, roti canai, apa semua kan. So diorang cakap they feel like home here. Sebabnya budaya diorang pun dah memang ada kat sini. So diorang tak terasa asing sangat. So korang rasa kalau korang diberikan peluang untuk jadi exchange student ni, adakah korang akan pergi? Dan negara mana yang korang nak? Macam tu. Dan kenapa negara tu? Kalau Nisa lah, dia macam famous sikit lah negara ni. Nisa nak pergi Korea. Korea. Nisa nak pergi Korea. Okay, sebab Korea ni salah satunya dia macam Malaysia, which is dia banyak makanan, variation of makanan. So Nisa macam tengok dekat video macam tertarik je. Kalau kita nak makan dekat Malaysia punya, dia tak sama tau. Sebab dia air tangan orang Malaysia. So dia tekak dia orang Malaysia. Macam tom yum lah kan. Betul. Tom yum dengan Thailand. Betul. So bila kita pergi, contohlah pergi Korea, dia punya air tangan lain. Maybe kita dapat rasa perbezaan antara dua. Traditional je. Betul. Sebab mungkin bila makanan tu dah masuk negara kita, diorang maybe moderniskan ataupun dia adjust rasa. Kita punya cita rasa lah. Budaya cita rasa kita kat sini kan. Okay. Kalau Aib pula, kau pun sama? Makanan juga? Makanan juga. Okay, tapi kat mana? Okay. Aku rasa mungkin dekat Thailand. Thailand. Sebab Thailand memang banyak makanan kan? Betul. Makanan banyak sedap. So dia macam, kalau aku pergi sana, so senang lah juga nak cari makanan halal kat sana kan. Sebab ramai juga macam kita selalu Malaysia visit Thailand kan. Lagi satu sebab dia sepadan dia senang. Lagi satu memang orang pergi sana sebab makanan. Betul. Kita nak sembang lagi lah kot pasal a bit lagi pasal budaya. Sebab dia macam banyak benda kita punya relate. Sebab kita pun duduk kat kampus kan. Okay. So kalau korang tengok lecturer diorang ada lecturer Mak Saleh. Betul-betul. And lecturer Mak Saleh, lepas tu lecturer diorang pun mostly in BI kan. Okay, so dulu dekat high school kita menggunakan bahasa Malaysia ke syllabus kau dah tukar? Tak. English. Malaysia juga kan? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okay, bila dekat campus, most of our assignment apa benda semua tu kita kena do it in English kan. Okay, how do you guys adapt dengan perubahan itu? Adakah susah ataupun okay je? It doesn't have to be in terms of language je lah. Banyak je benda yang perubahan-perubahan kan. How korang adapt dengan perubahan daripada high school ke sekolah? Bagi Nisa, high school Nisa in bahasa Melayu, tapi masa high school Nisa ambil science stream. Lepas tu Nisa masuk matriculation. Matriculation Nisa ambil account in bahasa Inggeris. Passion? Dia punya language ni bahasa Inggeris untuk account. Okay, kalau sekolah menengah, account bahasa Melayu. Betul. So bila Nisa masuk matrik, lepas tu belajar bahasa Inggeris, masuk degree universiti, dia tak culture shock sangat. Nisa dah adapt benda tu dari matrik lagi. Okay. Macam dia dah prepare kan Nisa awal lah untuk masuk ke alam
uni. Okay. So kalau macam aku kat sekolah dulu pun aku ambil science stream. Lepas tu ada banyak words yang macam di English kan juga. Lepas tu sebab dia tahu dengan dialect. betul. Lepas tu bila dah masuk U ni susah juga, first tu memang susah. Tapi zaman sekarang kan dah moden kan, banyak apps, lepas tu banyak website yang boleh tukar. So aku manfaatkan benda tu untuk kalau aku tak faham apa-apa aku tanya. Aku search lah. Lepas tu kalau macam nak buat ayat ni tak tahu ni nak tukar dalam English apa, so aku pergi je Google Translate. Sebab kalau macam kita tengok Pilihan Cinta, cara diorang mencari maklumat ada diorang pergi library dan diorang cari jurnal atau keratan akhbar, which is itu adalah sesuatu yang sangat common untuk student-student pada zaman itu buat. Which is sumber utama diorang library dan terhad. Yes, dan terhad. So sekarang ni as a student kita diberi banyak pilihan dan cara kita study pun sebenarnya advance. Betul. Kan? Kalau macam saya, sekarang ni kita ada ChatGPT. Cara saya study adalah dengan menggunakan ChatGPT tu, saya suruh dia explain apa yang saya tak faham. Faham tak? Contoh untuk account saya tak faham apa maksud revaluation model. Contoh account. Dah cakap account tadi? Dah contoh kan? Okay, revaluation model ni apa lah contoh kan? Okay, lepas tu dekat situ dia akan explain. Tapi for the first time, kalau kita biasa guna ChatGPT, dia akan explain bukan main lah. And high, orang kata dia punya words tu agak high untuk kita faham. Apa yang aku buat adalah aku akan tulis, after dia explain yang susah tu, aku tulis simplify it. Bila simplify it, dia akan ceritakan dekat korang main point dan gunakan bahasa yang korang senang faham. Tips. Let's start macam tu kan. So benda tu sangatlah macam membantu aku sebenarnya. Sebab kan tak kisahlah in what major, account ke apa ke, kita akan ada terms-terms yang kita kurang faham. Betul. And we need something yang boleh explain kan kat kita. Tapi most of the time kita nak dengan masa yang cepat. Faham tak? Kita macam susah nak jimat masa. Mungkin kita nak faham ketika itu sebab kita kena study benda lain juga. Kan? So ChatGPT membantu aku daripada segi itulah. Macam tu. Aku rasa kalau zaman tu ada apa kan, kalau kita nak buat reference sekarang kan kita dah boleh generate kan. Betul. Aku rasa kalau lah zaman tu dah ada, dia punya tu mesti Amy tak ada masalah nak cari. Dah siap dah kan. Sebab tinggal just suruh dia cari reference kan. Lepas tu dia tanya apa dia cakap apa? Kena ada reference ke? Lepas tu jujur marah dia. Untuk proposal dah silap. Dia cakap nak buat proposal mestilah kena ada benda macam tu lah. So aku rasa cara kita belajar sekarang pun actually kita kena work smart. Work hard pun juga kan. Tapi more kepada kita kena tengok kita ni sejenis macam mana bila belajar. Korang jenis macam mana? Maksudnya? Visual learning ke? Visual ke, audio ke, korang kena macam mana? Nisa mau kepada visual lah. Visual. Nisa kena nampak depan mata benda tu. Okay, kau? Sama juga. Visual. Kena dengar, kena tengok. Sebab tu kalau aku kelas online ni macam dia banyak sangat distraction. Lagi satu kita dekat environment yang tak, orang kata tak kondusif. Betul. Lepas tu kita jadi pasif. Betul-betul. Aku jenis yang tak boleh fokus. Susah nak fokus lah kalau tak ada orang kat sebelah kan. Betul-betul. So that's why aku pun prefer kelas face to face, pergi kelas sebenarnya. Walaupun kadang-kadang ialah jadual pagi pukul 8 tu kan. Tapi bila kita interact face to face, benda tu jadi lagi dia ada kita ada motivasi lah sebab environment semua belajar kan, bukan kita seorang-seorang. Untuk soalan yang tu, okay, kita dah habis dah. Okay. Kita dah habis. Cepat Oh, nak lagi? Nak lagi? Boleh tambah. Okay, tu soalan tu kita dah habis dah. Cuma je sekarang ni kita nak move kepada segmen kita yang seterusnya, which is kita akan main rapid fire. Okay. Ada tembak-tembak ke? Boleh lah tembak-tembak kan. Okay, so untuk rapid fire ni cara dia mudah je. Macam kita main this or that. Korang pernah main this or that? Yang kena pilih salah satu tu kan? Betul. Maksudnya kita akan bagi korang dua pilihan jawapan.
Dan korang kena pilih salah satu je daripada jawapan tu. Tak boleh pilih oh. Tak boleh ya? Bukan. Tak boleh. Oh, bukan pilihan bukan dalam option. Pilih salah satu je within 10 second. 10 second ada masa Ada. Itulah kan menembaknya. Okay. Kita laju. Kita pilih satu pilihan. Ini satu pilihan. Okay. Ready? Okay. Okay. Soalan pertama. Ayu atau Jojo? Jojo. Oh, laju. Okay. Join club atau student biasa? Join club. Campus atau high school? 9. Rasa macam high school. Rasa macam lah. Rasa macam. Panjang juga jawapan dia kan? High school. High school. Okay. Online atau face to face? Face to Face. Lone Ranger atau ikut kawan? Lone Ranger. Oh, sangat-sangatlah apa orang kata self-assured. Sangat-sangatlah berdikari. Itu dah boleh berdikari? Sekarang ni. Sekarang dah boleh. Alhamdulillah lah. Maksudnya yang tadi tu ceritanya awal-awal jugalah. Faham. Pergi dekat orang yang suka kita ataupun orang yang kita suka. Belum? Pergi dekat orang yang suka kita. 8 7 8 No 5 Tak tahu lah. Apa lagi satu? Pergi dekat orang yang kita suka. Orang yang kita suka ataupun orang yang suka kita. Pergi dekat orang yang kita suka. Kau apa nama kau tadi? Siapa ni? Mana dia? Pergi dekat orang yang suka kita. Terbalik lah. Duduk asrama ataupun kalau senang kita nak kat sini duduk college ataupun duduk rumah. Duduk college. Oh, Duduk college juga. sangat dah improve dah improve sangat dah berubah dah boleh berdikari. Sebab kau dah berapa lama kat sini? 3 sem. 5 sem. 2 tahun setengah. 4 sem lah. 4 sem kau? 3 set. 3 sem dalam setahun dekat Setahun. 2 tahun lah macam tu kan. Aku sama juga. So yelah bila kita dah biasa Dah biasa Betul. sebenarnya. Lepas tu dapat kawan-kawan yang okey, yang sama memahami yang kita. Support each other. So bila kita kurang lah sikit rasa sunyi dia. Betul. Okay, so I think that's it untuk kita punya sembang santai pasal filem Kuliah Cinta. Mana yang tak tengok lagi, korang kena tengok. Korang kena tengok. Sebab cerita ni dululah kan, bila time korang kat high school, bila korang tengok cerita ni, korang akan rasa excited. Excited Nak masuk nak masuk campus. you, betul. Macam best dia masuk you tu kan. So macam kita orang, aku highly suggested untuk korang tengok. Betul. Macam tu kan. Okay, so untuk korang, apa kata-kata terakhir ataupun nasihat yang korang boleh bagi dekat kawan-kawan Osom. kita? Okay, Osom lah, last sekali lah Osom. Okay. Okay, Dulu. Based on Kuliah Cinta ni, kita akan belajar pasal friendship and siapa yang ada dengan kita time susah, and kita kena buat pilihan yang betul lah supaya kita tak menyesal. Betul-betul. Okay, Nisa, dalam friendship atau relationship, kalau ada benda yang korang cakap merosakkan hubungan tu, better jauhkan ataupun bendung lah benda tu. And if benda tu jadi, betul kan, kita tak nak cuba betul kan, kita tak nak hilang kawan kita semata-mata untuk satu situation yang salah faham. Macam tu. Okay, so itulah kata-kata terakhir dan nasihat kita daripada Ai dan Nisa. Untuk aku pula, aku rasa cerita ni beside dia mengetengahkan pasal percintaan, sebenarnya dia sangatlah strong dalam penceritaan dia pasal friendship. Kalau kita boleh nampak kan. So untuk aku, kalau nak cakap pasal friendship ni, aku sangatlah seorang yang sangat sentimental dan sensitif kan. They know me, sangat sensitif pasal friendship ni. So macam selagi kita ada masa untuk bersama-sama dengan orang-orang yang kita sayang ataupun dengan kawan-kawan yang okey dengan kita, make sure kita aku nak nangis. Gitu kan. Make sure kita hargailah momen-momen tu and kita spend kan baki-baki masa yang ada dengan mereka-mereka yang penting. Macam kita cakap kan, yang penting dan yang sentiasa ada untuk kita. Betul. Okay, so I think that's it guys untuk episod Sembang Tepi Pentas kita pada hari ini. So untuk korang yang belum subscribe lagi channel kita,
Jangan lupa untuk subscribe, tekan je button tu ataupun search je YouTube channel Kerabat Kebudayaan UiTM Terengganu. So thank you so much untuk korang kerana sudi join kita untuk sembang pasal Kelas Cerita ni. Terima kasih juga Sembang Santai dan Kerabat Kebudayaan yang buat program ni, jemput kita orang. Bukan selalu ya orang jemput untuk podcast ni, nak buat podcast ni. So terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sebab bagi peluang kita orang nak mengetengahkan pendapat kita orang. So I guess we'll see you guys in the next episode. Bye. Bye.